negara umat Islam hari ini, nama dia negara Islam, tapi dikuasai oleh tycoon businessman yang ada kepentingan bisnes mereka. Sebab itulah WHO yang nampak seperti organisasi kesihatan sedunia, hebat dan berkredibiliti, ada kewibawaan, rupa-rupanya banyak dengan skandal. Dan kita nampak macam bagus dia, hebat dia, tolong kita kena ikut dia, rujuk dia. Peperangan, kaedah peperangan, mereka menguasai minda kita, mereka menguasai jiwa kita. Ini peluru-pelurunya. Bila kita merasai Barat lebih hebat daripada Islam, Timur lebih hebat daripada Islam, pandang ke Timur, pandang ke Barat, pandang ke mana saja, lebih kepada pandang kepada Islam, pandang kepada Quran, maka kita telah dijajah. Jadi kita di tahap sekarang ni, agenda 21, bermula daripada tahun 2020, peperangannya dilancarkan sehinggalah pada tahun 2030 untuk menguasai sosial, massa dan negara secara paksa mengikut undang-undang legally bound. Jadi peperangan peringkat ketiga di fasa ketiga, sebelum keluarnya Malik Messiah, sebelum keluarnya Al-Masih Dajjal, dia akan menguasai undang-undang. Dan pada tahun 2020, maka mereka pun mula mengisytiharkan kita kena buat satu perjanjian antarabangsa yang dipanggil Global Pandemic Prevention and Biosecurity Act. Dipanggil Global Pandemic Treaty. Nampak treaty? The word treaty sama 50 tahun sebelum itu tentang bagaimana nak melaksanakan perjanjian antara negara-negara, disebarkan, semua orang pakat setuju. Masa itu tak terfikir. Ini kita lihat berlaku pada tahun 2021 setelah bermulanya peristiwa itu 2019. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk perkara yang dilakukan sebenarnya, dia nak menyerang. Kita tak nampak lagi Jadi apa yang dibuat? Dia pun nak bagi treaty itu berjalan, maka dia pun timbulkanlah satu yang menakutkan, ancaman, antaranya ancaman kesihatan, bioterrorism, kata Bill Gates. Keganasan biologi ni Bill Gates sebut pada tahun 2014. Bukan dia nak cerita pasal bioterrorism, yang penting ialah treaty yang dia nak sebut pada tahun 1969 dulu yang telah dibincangkan, untuk kita semua kena ada satu treaty yang kita sama-sama kena terima. Dan treaty ni sebenarnya kami tengok dia akan mencabut kedaulatan negara-negara yang ada. Dia akan memberikan kuasa kepada antarabangsa untuk melaksanakan perancangan-perancangan mereka di peringkat lokal. Global punya perancangan, lokal punya implementation. Bukan lagi di bawah Majlis Keselamatan Negara, bukan lagi di bawah Parlimen, bukan lagi di bawah yang di Pertuan Agong. Jadi macam mana nak implement benda ni? Maka ditimbulkan perkara yang menakutkan semua, sehingga semua orang ikut follow. Kalau Malaysia tak ikut, nanti Malaysia akan tertinggal. Untuk melaksanakan itu, maka mereka telah memperkenalkan pindaan kepada International Health Regulation yang telah digubal pada tahun 2005. Ini adalah akta yang akan menjadikan WHO sebagai satu badan syarikat yang mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan pandemik, mengisytiharkan darurat, emergency atas dunia dan menggelarkannya pandemik, dan kemudian akan menjadikan ia mempunyai kuasa untuk mengatasi kuasa-kuasa yang ada di dalam negara-negara yang telah sign. Apa dia akan berlaku, tuan-tuan? 22 sehingga 28 hari bulan Mei 2022 ini akan berlaku satu perjumpaan World Health Organization Assembly, yang mereka akan menandatangani satu treaty, satu agreement, satu perjanjian, akan memberi kuasa kepada badan dunia iaitu WHO, yang di belakangnya ada Bill Gates, Gavi, Zionis, untuk menguasai negara kita. International Health Regulation, IHR, are legally binding and supersede the constitution all the nations of the world. Jadi yang pertama sekali, bila ditandatangani sahaja dalam Peraturan Kesihatan Antarabangsa ini, akta ini akan mengatasi kuasa perlembagaan negara dunia ini, termasuklah yang di Pertuan Agong, termasuklah akta Parlimen. Dia ada pindaan-pindaan dia. Sebenarnya pindaan ini yang telah pun dicadangkan oleh Amerika, yang mana orang Amerika pun tak setuju. Antara pindaan-pindaan itu membuat cadangan supaya dilakukan pindaan yang akan menambah kuasa dan kedaulatan untuk kontrol, menguasai dan legal authority, menjadi satu yang mengikut undang-undang ke atas WHO berbanding dengan undang-undang konstitusi perlembagaan negara. Mereka akan mengadakan surveillance, peninjauan, perisikan, pengawalan ke atas negara-negara. Dia akan tengok. Jadi siapa yang mendengar, bukan lagi setakat MKN. Dulu MKN, Keselamatan Negara kita. Dan ini sekarang ni adalah antarabangsa. So kuasa polis, kuasa tentera, kuasa parlimen, kuasa yang di Pertuan Agong akan menjadi bawah kuasa mereka. Ini secara legal. Jadi kemudian dia akan ada headed towards a one house approach. Semua keputusan
akan berbuat di peringkat WHO. Contoh, dia nak mengisytiharkan Malaysia ada pandemik, Asia Tenggara ada pandemik, maka dia yang isytiharkan data-data, keputusan expert dia. Maka segala yang turun daripada situ akan follow by semua negara-negara tanpa ada objection yang dibenarkan. Nak bangkang, tak boleh dah. Ini adalah antara perkara-perkara yang disebut di dalam pindaan-pindaan tersebut. Dan kemudian WHO akan unilaterally decide, dia akan buat keputusan, dia kata Malaysia perlukan PKP. Maka tiba-tiba orang kita kata kita okey je, tak ada apa-apa, tak ada masalah, tak boleh, kena ikut dia cakap apa. Keputusannya daripada atas ke bawah. Dan kemudian forced to accept, kita akan dipaksa untuk menerima dalam masa 48 jam arahan dia, kita kena ikut. Dan kalau tidak, dia akan deployment of expert team, dia akan hantar expert team ke tempat kita dan kita kena jawab pada dia kenapa kita tak nak buat apa yang disuruh. Dan kalau kita berlawanan, maka boleh dideploy military. Itu adalah invasion, iaitu dia boleh menjajah kita. Ini antara saya sebut contoh-contoh yang bakal berlaku. Jadi saya sebut kat sini contohnya IHR, International Health Regulation ini, Act ini akan menyebabkan mereka masuk ke dalam negara kita secara langsung dan menguasai control of order melalui alasan health, kesihatan, ada virus lah, ada apalah, dan juga melalui natural disaster, bencana alam pun sama juga. Jadi Global Pandemic Treaty ini macam mana dia nak jalankan? Dia kena buat akta. Akta ni akan menjadikan Global Pandemic Treaty ini dikuatkuasakan. Jadi macam mana akta ni nak berjalan? Maka 22 hari bulan sehingga 28 hari bulan Mei tahun ini 2022, hanya kurang lebih seminggu lebih, pihak wakil Malaysia, kita tak tahu siapa, mungkin Menteri Kesihatan KJ ataupun DG ataupun siapa-siapa orang mereka yang mereka pilih untuk tanda tangan, maka dia akan menandatangani bagi pihak negara Malaysia untuk meletakkan Malaysia di bawah pimpinan WHO secara solid 100%. Maka pada ketika itu kita akan mendapati mereka boleh buat apa sahaja yang mereka nak buat. Perdana Menteri pun dah tak ada kuasa, yang di Pertuan Agong pun dah tak ada kuasa. Maka WHO bukan lagi jadi mazhab, bukan jadi pandangan, bukan jadi rujukan, dia akan menjadi caretaker kepada kerajaan Malaysia. Ini serangan yang sedang berlaku sekarang ini, yang kalau Allah izin berlaku, maka kita akan duduk di bawah WHO. Dan bila ditandatangan, maka selepas itu akan berlakulah enforcement dalam masa 6 bulan, iaitu November 2022. Maka kita nampak macam mana dia nak enforce kalau tidak ada apa-apa. Akan tiba-tiba banyak orang mati, banyak orang sakit, tiba-tiba ada wabak baru, penyakit baru pula. Sekarang ni bukan lagi COVID-19, bukan dah. Sekarang ni ada TB, tuberculosis, batuk kering, ada pula penyakit AIDS dah mula merebak, adalah benda-benda yang merebak ni. Maka bulan November, United Nations, WHO masuk ke Malaysia dengan pakar dia. Maka dia mengisytiharkan Malaysia dalam darurat. Darurat ni bukan dikontrol oleh MKN, bukan dikontrol oleh Yang Bertuan Agong, tapi dikontrol oleh WHO. Maka apabila sampai 6 bulan, bulan November, berlaku disaster, dua bencana. Yang pertama bencana kesihatan, yang kedua bencana alam. Dua-dua ini terletak di bawah Global Pandemic Treaty yang dilakukan oleh akta IHR tadi. Maka mereka boleh menurunkan tim mereka duduk kat sini, dia akan define apa kena buat, apa tak boleh buat. Maka ketika itu hilanglah kedaulatan negara Malaysia, habis kedaulatan negara Malaysia. Kalau mereka orang baik, orang beriman, orang bertakwa, orang Islam yang jujur, tak apa, kita boleh percaya ke dia. Tapi rupanya mereka ada kepentingan tertentu. Setelah mereka berada di Malaysia, maka mereka akan melakukan planning One World Government, Health, kesihatan, kerajaan satu dunia, di mana masa itu Malaysia cannot object. Lawyer kata boleh object sebab kita punya keparlimen mengatasi segalanya, betul. Tapi setelah kita sign, kita dah mengaku, maka kita dah menjadi malu Allah dengan antarabangsa. Semua ikut, tiba-tiba Malaysia tak nak ikut. Kita dah sign. Kalau kita tak sign, itu lain. Maka Malaysia akan kehilangan hak untuk melawan apa yang ada. Malaysia akan kehilangan kekuatan kedaulatan negara. Overall dia akan mengatasi overall all national and local authorities. Semua pegawai-pegawai penguatkuasa peringkat kebangsaan dan peringkat tempatan lokal akan dikuasai oleh mereka. Ini adalah penjajahan secara total, akan legally bind, diikat dengan perjanjian-perjanjian yang legal, undang-undang antarabangsa, dan akan terlibat dengan military, media control. Mereka akan kontrol media. Apa yang telah diubah antaranya yang menyebabkan mereka berkuasa. Antara mereka tertulis dalam IHR pindaan mereka. Apa dia? Nombor 1, control in media information. Bukan lagi Menteri Kesihatan ataupun DG yang akan mengeluarkan information, bercakap pada rakyat Malaysia. Bukan lagi Perdana Menteri akan bercakap pada sidang media, tetapi wakil WHO. Dia yang akan sampaikan kepada rakyat apa yang dia nak sampaikan. Control in health and genetic sequence data. Bukan sahaja dia akan control dari health, kesihatan, dia juga akan control dari genetic sequence data. Dia akan
pegang data genetik kita. Kemudian control and food and agriculture, salah satu artikel ialah untuk nak kontrol. Dia akan mengatakan makanan ini boleh makan, makanan ini tak boleh makan. Control in public order, kalau berlaku beberapa perkara mereka akan kontrol, bukan lagi FRU dah, atau kalaupun FRU dia yang arahkan. Control in security and power of conduct, mereka akan menguasai keselamatan, bukan lagi MKN. Mereka akan menguasai and kuasa power of conduct. Control in house, mereka akan kontrol kesihatan, tak mau dah jampi-jampi. Akta 775 mengawal rawatan-rawatan alternatif. Control environment, mereka akan kontrol alam sekitar, dan dia akan mengawal dengan entiti-entiti peraturan yang tertentu. Dia akan kontrol semua perkara yang boleh membina kekuatan negara. Maka habislah kedaulatan negara Malaysia apabila IHR ditandatangani oleh wakil Malaysia pada 22 bulan Mei sehingga 28 bulan Mei, Perhimpunan Kesihatan Antarabangsa yang akan berlaku, saya rasa di Geneva. Tuan-tuan mata Allah, ini bentuk peperangan yang mereka sedang lakukan dan jalani, dan kita tak perasan. Ingat kita okey, tak ada apa, dah boleh balik raya, kita dah boleh tak payah pakai mask, tak payah kena ambil temperature, mai sejahtera tak perlu, tak apa, dah okey dah, kita rasa dah okey. Rupanya sedang menanti kita jeng lebih hebat daripada apa yang kita terfikir. Dia sedang melalaikan kita dengan perkara-perkara yang kita rasa seronok boleh hari raya. Rupanya dia nak tanda tangan satu akta yang akan meletakkan kedaulatan negara Malaysia, kedaulatan parlimen, kedaulatan majlis raja-raja ke dalam tong sampah, dalam longkang. Apa perkara ini kita tak sedar dan tak faham. Sekarang kita di medan perang, kita sedang diserang, dan serangan itu berbentuk serangan yang betul-betul sulit. Kita tak nampak pelurunya, itu tak nampak. Melainkan kita ada ilmu, kita ada hati yang bersih, basirah, maka kita akan nampak serangan-serangan yang mereka buat. Lupa kita dalam perang, lupa kita diserang, lupa kita sedang hendak mahu diancam dan dibunuh oleh mereka. Tuan-tuan, pisau dah sampai kat sini, kita tak tahu lagi pisau dah sampai kat sini. Pisau dah sampai kat sini, cuma dia nak tarik aja. Ini realiti yang ada pada umat pada hari ini. Kalau tidak, kita hanya hidup dalam mimpi-mimpi yang dicipta oleh Dajjal, oleh Iblis yang mahu kita lalai dengan suasana aman damai di negara kita ini. Tuan-tuan, pemerintah harap kita dapat faham apa yang saya cuba sampaikan.